Jadi Ustazah rumuskan kembali, seorang wanita yang salihah ialah wanita yang mengharapkan Allah dalam hidup dia. Ya, dan dia sentiasa memastikan bahawa dirinya mendapat, ya, dia cari jalan pastikan agar Allah redha kepada dia. Doanya kepada Allah hari-hari, pagi, petang, siang, malam, dia minta keredaan Allah dan dia minta jauh daripada segala perkara kesilapan hidup dan sebagainya yang menjadi sebab pula kepada kemurkaan Allah. Itu yang paling dia gerun dalam hati dia. Yang paling dia inginkan apa dia? Ya Allah, redalah ke aku, ya Allah. Tak guna kau bagi, tak guna aku dapat kemewahan, aku dapat apa pun kat dunia ini kalau tidak berserta dengan redha. Tolong ya Allah. Itu rayuan seorang wanita yang baik. Jadi bila itu kehendak dia, dia akan datang muslimat. Kesungguhan, datanglah ketakwaan, hati-hati, datanglah terarah juga untuk aifatun nafsi, jaga kehormatan diri. Sebab itu kadang-kadang Ustaz pun heran juga, ya, muslimat-muslimat akhir zaman. Kita bukanlah baik sangat kan, kita pun sedar diri kita banyak juga buat salah, ya. Tapi nak mensengajakan diri untuk buat sesuatu yang kita rasa macam mana sifat malu, macam tu. Sebab malu ni perisai paling baik untuk seorang wanita. Malu. Nak tanya muslimat, tengok orang kat luar kadang pakai baju terbonjol-bonjol. Memang sengaja, agaknya baju tu memang sengaja diukur besar mana nak dibonjolkan, agaknya lah. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab betul-betul dia panggil apa, ya, memang maknanya betul-betul tepat. Tak ada geboh-geboh, tak ada. Tepat tu. Jadi ya Allah, ya Tuhan, kita orang perempuan tengok tak selesa. Ya, bila berjalan berbuai-buai kan. Tapi mereka boleh biasa je. Biasa. Macam mana muslimat teramak tak pakai tu? Teramak tak nak pakai. Kita kalau tukang jahit, salah jahit baju kita kan, tersempit kat belakang tu, yang depan ke depan, yang belakang terbonjol ke belakang. Nak pakai tak? Tak. Ya, pulang balik, tolong kak, sempit sangat ni kak, tak pakai kak, segan saya kak. Kita berpusing-pusing depan cermin. Sebab apa? Nak pastikan tak ada yang terbonjol. Macam mana orang sengaja keluar dengan macam itu? Allahu Akbar. Jadi timbul persoalan, apakah sudah terangkat perasaan malu mereka? Betul tak muslimat? Kita nak pakai macam tu depan pak saudara, sanggup tak? Pak saudara ni, pak saudara okey apa pak saudara kan? Tapi sanggup tak? Tak sanggup. Satu, pak saudara tu akan marah. Kau ni kenapa pakai macam ni? Dia katakan, ya, takut kita kan, kita pun tak pakai. Sama juga yang menari-nari, yang melompat-lompat. Ada yang bersenam sekarang ni kan, bersenam. Senaman. Aduh, kita tengok pun, ya Allah. Tak macam tu, tak apalah, aku tak payah senam lah kalau macam tu. Ya. Apakah mesti senam pakai, mungkin memang kena pakai macam tu kot, tapi jangan sampai orang lelaki-lelaki nampak. Ini tak sengaja nak nunjukkan videonya cara nak bersenam. Ya Allah. Dia tak tertengok kat kita muslimat dengan terkangkangnya, dengan aduh, ya Allah, ya Tuhan. Kalau kita disuruh senam kat pejabat tu, puas tengok orang belakang tu siapa. Ya, takut ada Cik Dolah ke Cik Rahim ke. Sampai ke sudah kita tak bongkok tuan-puan pasal Cik Rahim kat belakang. Malu. Tapi ni kenapa jadi macam ni sebahagian kaum wanita? Betul tak? Menari-nari atas pentas. Ya Allah. Kita nak buat depan anak malu. Nak buat depan suami kadang malu. Malu tak menari depan suami? Ke rasa nak menari balik kan? Bang, okay, ya, kita buka bang lagu Janam. Dia kata, ya. Saya nak menari. Malu. Tak pernah, tak biasa buat kan? Jadi kan kadang kata, ya Allah, ya Tuhan, wahai para wanita, jagalah diri kita elok-elok. Ya, kekalkanlah sifat malu pakaian diri kita. Kita ni nak balik akhirat, besok nak ngadap alam barzakh, alam kubur, alam akhirat. Kita akan bertanggungjawab atas apa yang kita buat. Bukan bertanggungjawab, dipertanggungjawabkan atas apa yang kita buat. Maka buatlah pilihan yang tepat atas dunia. Carilah sahabat yang tepat. Ya, carilah segala-galanya kena tepat. Ya.
Sebab kita dipertanggungjawabkan bila kita mati nanti. Ya, jadi terima kasih kepada seluruh muslimat yang hadir. Ustazah ucap terima kasih sangat kepada Masjid Qaryah Kampung Rincing Hulu ya atas jemputan ini. InsyaAllah ya pada masa-masa yang lain ya, insyaAllah biiznillah kita boleh bertemu lagi. Dan Ustazah mengharapkan doa daripada tuan-puan sekalian, kebaikan untuk kami sekeluarga. Dan begitulah juga ya, Ustazah kembalikan doa juga kepada tuan-puan, kebaikan dan rahmat Allah untuk kita semua. Jadi Ustazah minta maaf salah silap ya kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya. Ya, jadi sekian saja untuk kuliah duha bersama Ustazah. InsyaAllah lepas ni mungkin ada program lain ya, muslimat. Sekejap lagi tunggu pengerusi datang. Jadi untuk Ustazah setakat ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya, kita tunggu pengerusi. Muslimah ada soalan ke? Ada soalan? Bolehlah 2 soalan boleh. Ya, sambil tunggu pengerusi datang. Ada 2 soalan? Tak ada soalan ya. Ada? Sila. Assalamualaikum. Okey, alumni ni student. Okey, bagus. Okey, ni soalan ni lah. Apa ni, reunion ya. Kawan-kawan sekolah rendah, tadika. Dulu tadika tak reti apa kan ya. Sekarang dah besar ya. Okey. Ada grup-grup WhatsApp. Boleh ke kita join kan grup-grup tu? Nak join tak ada masalah. Sebab satu grup tu bukanlah grup eksklusif kita berdua-duaan ya. Tapi ramai kan? Maknanya apa yang kita tulis kat situ akan dilihat juga oleh sekumpulan wanita yang lain ataupun sekumpulan laki-laki yang lain. Jadi dari sudut etika ya, dari sudut syaraknya, maknanya kita tak berdua-duaan dalam mesej tu. Kan? Sebab sekarang muslimat hatta dalam mesej berdua-duaan dengan lelaki itu kena awas juga, sebab kita dah boleh hantar gambar kan? Yang tidak ada dinilai oleh orang lain. Kita berdua, kita dengan kawan lama namanya Syah contohnya lah. Ya. Jadi kalau main dua-dua je kan, mesej. Kejap hantar, Syah tanya, Leha kau sekarang ni dah gemuk mana? Dia tanya. Leha pun hantar gambar. Kau tak gemuk lah Leha, Engkau slim lah Leha, kata si Syah kan. Jadi ni tak boleh muslimat. Ini sempadan tu tetap juga telah melampaui. Sebab kita walaupun tak berdua-duaan secara body, fizikal, tapi itu sudah menghampiri. Sikit hari lagi ke sana. Kalau kita tak hati-hati. Sebab sungguh muslimat, tidak adalah laki-laki wanita yang berdua-duaan kecuali syaitan lah yang ketiga. Termasuk juga kita melayan tengah malam, dia SMS kawan lama. Ini kalau tak hati-hati tu mudah sangat syaitan nak ni. Ya, walaupun bukan dalam maksud berdua-duaan body ya. Tapi bila grup WhatsApp ramai kan, jadi tak adalah kemungkinan itu berlaku. Takkanlah kita nak berceborak berdua dengan dia. Orang lain kan dengar, orang lain kan baca. Tetapi tetap kena ada batas-batas yang kena dijaga. Ya, kadang-kadang muslimat ni dunia WhatsApp apa semua ni ada banyak perkataan atau perbuatan kita tak sanggup nak buat depan-depan ataupun cakap depan-depan, tapi dalam WhatsApp ya. Ya, kita kadang-kadang takkan nak cakap kat depan orang tu handsome-nya, takkan nak cakap tu, tapi dalam WhatsApp sebab apa? Sebab kita muka kita tak, kita punya malu tu dah tertutup. Kita kan orang tu jauh kan. Kita boleh tulis macam-macam. Sebab tu ini antara yang bila kita kaji kenapa anak-anak muda ramai yang
berzina apa semua. Asalnya itulah, dia itu je. Dia rela, dia sanggup tunjuk tuan puan dia berkemban dalam WhatsApp. Dia mungkin tak boleh buat depan-depan, tapi permulaan ni mukadimah dululah, dia kata. Aku hantar gambar dulu. Hantar gambar berkemban. Lepas tu orang tu puji. Dia lama-lama tu lah. Licik setan tu sikit. Tapi kalau dalam WhatsApp tadilah reunion apa semua tu, kena jaga batas-batasannya juga. Pertama sekali muslimat, janganlah sampai kita ini tak tahu menguruskan masa. Sibuk dengan ni. Ya, ada masa-masa. Apakah silaturahim tu perlu tegur setiap hari? Siapa ajar silaturahim kena hari-hari tanya khabar semua kawan-kawan kita? Mana pula? Mana mampu buat macam tu? Ya, jadi ada had dia, ada batas dia. Ada hari-harinya okeylah kita bagi ucapan, kan ya? Khabar semua. Dah lah, takkan hari-hari 6:30 pagi je keluar kita. Apa khabar semua? Apa tu mulalah setengah jam. Itu tak ada kerja namanya, ya. Jadi kena pandai-pandailah untuk meraihkan banyak benda, ya. Dia sebab itu hebatnya Nabi sebut awal dulu lagi, Nabi sebut apa? Macam mana? Min husni islamil mar'i. Kualiti Islam yang terbaik. Daripada kebaikan kualiti Islam seseorang tu tahu kat mana? Tarku ma la ya'ni, meninggalkan benda tak ada kaitan dengan dia. Tapi dunia hari ni kita semua sengaja menyebuk dengan benda tak ada kaitan. Padahal tengok Nabi cakap lain kan? Nabi kata apa? Antara kualiti terbaik kebaikan seorang Muslim, tarku ma la ya'ni, meninggalkan benda tak ada kaitan dengan diri dia. Kadang-kadang bukan anak muda je tuan-puan. Tak adil kalau saya kata anak muda. Sebab sama, mak-mak pun sama. Suka sangat kita ini pegang handphone, tengok Facebook, Instagram, Twitter apa semua, semuanya dalam bracket apa dia? Ma la ya'ni, tak ada kaitan dengan kita. Nak follow. Apa yang tu lah, yang suri apa, pilot ke apa benda kan, apa macam-macam lah. Nak tengok. Lepas tu tak habis kat situ, bincang pula. Masa jumpa kawan patut silaturahim, tanya khabar anak isteri dia, tapi kita duduk bincang, tahu tak, itulah tu artis gini, sekarang pergi sana dia pakai. Nampak sangat yang Nabi sebut Islam yang baik, kualitinya itu tarku ma la ya'ni. Tapi ya Allah, yang itu kalau dah jumpa remaja-remaja kan, kalau buat program kat sekolah, memang tegur muslimat, nasihat. Sebab jadi habit tau. Pegang handphone, duk scroll, tengok. Lepas seorang-seorang. Habis Malaysia, Indonesia. Jadi kerja sungguh. Ya, kan habis Indonesia, orang putih pun sama minat kat artis orang putih juga. Tengok pula apa dibuat ke Angelina Jolie. Ya Allah. Jadi masalah dia ke Angelina Jolie bercerai dengan Brad Pitt? Tapi nak bagi tahu, itu anak tak kerti mengaji tu kak oi. Anak tak kerti ngaji tu pergi ngajar. Itu kerja kita. Tak sibuk dengan benda-benda Allah ni. Kalau benda baik silakan muslimat. Tapi kita selalu telah melebihi sempadan itu. Ya, jadi hati-hati, jaga diri dengan baik. Ya, Ustazah juga bercakap untuk diri sendiri jugalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.